Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam untuk kelas tahun 6. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang daripada bidang adab dalam tajuk Hargailah Alam. Murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan Islam muka surat 183 hingga 188. Baiklah, sebelum kita selusuri lebih lanjut lagi berkenaan bagaimana kita untuk menghargai alam sekitar, apakah kita punya tindakan untuk menyayangi alam sekitar, suka saya untuk berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Baiklah, seterusnya kita lihat, saya akan paparkan gambar untuk kita selami apakah perasaan kita melihat pada ciptaan Allah ini. Pastinya gambar ini mendatangkan ketenangan kepada hati kita. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan segala-galanya di muka bumi ini. Justru perkara ini menjadi peringatan bagi kita untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Rahman. Adakah kita menginsafi kejadian alam ciptaan Allah ini? Adakah kita fikir betapa berkuasanya Allah Ta'ala dalam mencipta alam ini dan betapa lemahnya kita sebagai manusia? Adakah iman kita meningkat selepas menyaksikan sendiri keindahan, kehebatan ciptaan Allah ini di atas muka bumi ini? Tepuk dada, tanya iman. Inilah kita akan pelajari berkenaan bagaimana kita untuk menjaga adab terhadap alam sekitar supaya keharmonian sentiasa terpelihara. Baiklah, di sini adalah adab-adab terhadap alam sekitar untuk kita menjaga alam sekitar. Yang pertama adalah kita perlu mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran. Yang kedua, kita juga perlu menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa-sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa-sisa bahan kimia secara berkala. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Ini adalah untuk memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sentiasa dijaga. Mari pula kita lihat apakah kepentingan adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Walau bagaimanapun, sekiranya adab-adab ini tidak kita jaga, banyak kerosakan yang bakal terjadi.
antara akibat-akibat yang sekiranya kita mengabaikan adab-adab terhadap alam sekitar ialah pertama, ketidakstabilan alam. Yang kedua, pencemaran udara berlaku. Begitu juga dengan pencemaran air terjadi. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan-hidupan di muka bumi. Yang kelima, akan berlakunya menyebabkan pendapatan penduduk akan terjejas dan menyebabkan juga hakisan tanah berlaku dan tanpa disangka-sangka. Ini bertepatan, penjagaan alam sekitar ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang menyeru manusia supaya menjaga alam sekitar, dan juga ini juga merupakan tuntutan dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Sebagai rumusan, adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga ini. Sebagai seorang Islam juga, kita perlu mengambil iktibar daripada penyaksian terhadap alam sekeliling. Memang benar kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaannya. Namun kadang-kadang kita alpa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu yang bernama makhluk. Justru dengan menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah ini, maka ia akan menambahkan keimanan kita kepadanya. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyarankan supaya kita menyaksikan penciptaan makhluk oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini dengan pandangan mata hati. Jadi saya harap apa yang kita dapat pelajari hari ini dapat kita ambil iktibar supaya apa alam sekitar kita dapat dijaga dengan sebaiknya. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, suka saya untuk berpesan untuk diri saya dan anda semua. Yang pertama, kita jaga solat 5 waktu. Usahakan untuk buat di awal waktu. Yang kedua, perbanyakkan mengaji Al-Quran. Usahakan sekurang-kurangnya 1 muka untuk sehari. Dan yang ketiga, buat amal soleh dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Dan yang paling utama, apa pembelajaran kita hari ini kita dapat kita amalkan, siapkan dalam minda kita untuk menjaga alam sekitar. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu atas kelemahan diri saya. Saya minta maaf. Jazakallahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.